Yang merantau panjang. Terima kasih Tuan Doktor soalan tambahan saya. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tentang pindaan terhadap akta baru kanak-kanak ini, yang mana ia menjadi kebimbangan sebahagian besar ibu bapa hari ini ialah apabila satu sekatan dibuat terutama bagi pendidikan bagi orang Islam, bagaimana hadis Nabi menyeru apabila kanak-kanak berumur 7 tahun disuruh solat, dan apabila berumur 10 tahun apabila mereka enggan mengerjakan solat boleh dididik dengan untuk memotivasikan dia dan dengan orang panggil dengan merotan, bukan dalam bentuk deraan tetapi dalam bentuk pengajaran untuk menjelaskan kepada kanak-kanak ini bahawa ibadah solat ini ada satu ibadah yang penting. Apakah dengan terlaksananya akta ini, ibu bapa yang akan melaksanakan tugas utama-utamanya bagi orang Islam terhalang untuk melaksanakan sistem pendidikan yang mengenakan rotan bagi anak-anak yang enggan sembahyang, termasuk juga sekolah-sekolah. Para guru yang mungkin menggunakan rotan bukan sebagai ugutan supaya kanak-kanak tidak bermain dan sebagainya, apakah ini juga akan tertakluk dalam undang-undang ini yang menyebabkan terkesan dari sudut hukuman kepada ibu bapa atau penjaga? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Rantau Panjang, sahabat saya. Ingin saya tekankan sekali lagi di sini bahawa di bawah undang-undang yang baru ini nanti tidak ada cadangan untuk menjadikan merotan itu suatu kesalahan. Berartinya tindakan-tindakan untuk mendisiplinkan dalam keluarga oleh ibu bapa secara yang ringan, yang baik itu bukannya akan dijadikan suatu kesalahan oleh di bawah undang-undang yang baru ini. Sebenarnya seperti saya sebut juga tadi, memang sudah ada kesalahan di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 jika perlakuan yang mendera itu menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi kepada kanak-kanak, maka ia sudah pun merupakan suatu kesalahan yang berat. Saya ingin menyebut di sini bahwa daripada perspektif Islam pun ada syarat untuk merotan kanak-kanak, ialah sebagaimana yang berikut. Yang pertamanya ada 8. Ibu bapa atau penjaga mestilah terlebih dahulu menggunakan segala usaha nasihat dan mendidik yang lain sebelum mengambil tindakan merotan apabila cara yang lembut sudah tidak berkesan. Yang kedua, tidak merotan anak-anak semasa dalam keadaan terlalu marah yang boleh menyebabkan kecederaan terhadap anak-anak. Yang ketiga, tidak merotan di tempat larangan atau berbahaya seperti muka, kepala, dada dan perut anak-anak. Yang keempat, tindakan merotan kali pertama terhadap anak-anak mestilah perlahan, tidak terlalu kuat yang boleh menyakitkan sama ada di tangan atau kaki. Jadi yang salah tu yang kuat yang menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi. Jika tidak berkesan untuk satu rotan, maka terus dirotan sehingga 3 kali. Jika masih berdegil selepas dirotan sebanyak 3 kali, maka boleh dirotan sehingga 10 kali. Tetapi janganlah melebihi jumlah itu sebagaimana sehingga 10 kali, tetapi janganlah melebihi jumlah itu sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud janganlah merotan seseorang melebihi 10 kali melainkan dalam menjalankan hukum hudud Allah. Tidak merotan anak-anak yang belum sampai umurnya 10 tahun sebagaimana sebuah hadis yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang tadi. Itu anak kamu dengan sembahyang ketika berumur 7 tahun dan rotanlah jika mereka tidak sembahyang apabila berumur 10 tahun. Yang keenam, apabila anak-anak meminta melalui lisan agar jangan merotannya ketika mau dirotan buat kali pertama, maka hendaklah diberi peluang kepada mereka berubah tanpa dirotan berserta dengan janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama selepas itu. Yang ketujuh, ibu bapa atau penjaga mestilah merotan sendiri anak-anak yang degil, bukannya mewakilkannya kepada adik-beradik yang lain untuk menimbulkan bagi mengelakkan timbulnya persengketaan. Yang ke-8, apabila anak-anak sudah balik, maka tindakan dalam merotan hendaklah lebih kerap dan diulangi sehingga anak-anak berubah ke arah yang baik serta menjauhi segala kesalahan yang dibuat selama ini. Sekian, terima kasih.